Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama Cikgu Arham dalam channel Cikgu Arham. Pada pertemuan kali ini, kita akan membincangkan satu unit iaitu unit reka bentuk teknologi bagi tahun 5. Tajuk yang akan kita bincangkan pada video kali ini ialah aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Mari kita lihat standard kandungan, standard pembelajaran dan juga objektif pembelajaran kita untuk kali ini. Standard kandungan kita pada kali ini iaitu 5.1 reka bentuk produk menggunakan tenaga boleh baharu. Manakala standard pembelajaran kita pula pada kali ini ialah 5.1.1 iaitu menyatakan takrif ataupun makna bagi tenaga dan juga menyenaraikan sumber tenaga boleh baharu. Dan yang seterusnya, objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran kita pada kali ini ialah di akhir pembelajaran, murid dapat menerangkan apakah makna ataupun takrif bagi tenaga dan juga 6 sumber tenaga boleh baharu. Mari sama-sama kita teruskan pembelajaran kita pada kali ini. Bagi pembelajaran yang pertama, mari kita kenal pasti ataupun mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan tenaga. Sebelum itu, mari kita perhatikan dua dialog pelajar ini iaitu di antara Amal dan juga Ali. Amal memberitahu Ali bahawa ia tidak dapat pergi bermain bola pada petang ini kerana tiada tenaga ataupun letih. Manakala Ali memberitahu Amal supaya rehat dan juga memulihkan tenaganya semula. Tentu murid-murid pernah menggunakan perkataan tenaga. Apakah yang dimaksudkan dengan takrif ataupun makna bagi tenaga tersebut? Ya, tenaga ialah keupayaan untuk melakukan sesuatu kerja. Pada situasi ini, kerja yang akan dilakukan oleh dua pelajar tersebut ialah bermain bola sepak. Bagi tajuk ini, reka bentuk teknologi, terdapat dua jenis tenaga, iaitu tenaga boleh baharu dan juga tenaga tidak boleh baharu. Mari kita lihat apakah perbezaan dan juga contoh bagi kedua-dua tenaga ini. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan tenaga boleh baharu. Tenaga boleh baharu ialah tenaga yang boleh digunakan secara berterusan dan ianya tidak akan habis dan juga boleh diolah. Contoh bagi tenaga boleh baharu ialah tenaga air, tenaga matahari, tenaga ombak, tenaga angin, tenaga biojisim dan juga tenaga geoterma. 6 tenaga ini kita akan perincikan pada slide yang seterusnya. Seterusnya, mari kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan tenaga tidak boleh baharu. Tenaga tidak boleh baharu ialah sumber tenaga yang akan habis dan ianya tidak boleh digunakan semula. Ianya memerlukan masa yang lama untuk diganti semula. Antara contoh bagi tenaga tidak boleh baharu ialah minyak ataupun petroleum, gas asli dan juga arang batu. Murid-murid masih ingat apakah 6 tenaga boleh baharu? Ya, pandai. 6 tenaga boleh baharu ialah tenaga matahari, tenaga air, tenaga ombak, tenaga angin, tenaga geoterma dan yang terakhir ialah tenaga biojisim. Mari kita lihat dengan lebih terperinci ke-6 tenaga ini. Yang pertama ialah tenaga matahari. Tenaga ini juga dikenali sebagai tenaga solar. Ianya boleh ditukarkan kepada dua jenis tenaga iaitu tenaga haba dan juga tenaga elektrik. Tenaga ini boleh dihasilkan pada waktu siang hari iaitu ketika adanya matahari sahaja. Solar panel ataupun sel solar ini diletakkan di tempat yang terdedah kepada cahaya matahari seperti bumbung dan juga lapangan. Seterusnya, tenaga yang kedua ialah tenaga air. Sumber air yang berterusan membolehkan empangan dibina bagi menjana tenaga elektrik melalui stesen janakuasa hidroelektrik. Pada sumber tenaga yang kedua hingga yang keenam ini, ianya menggunakan satu sistem yang sama iaitu sistem turbin, iaitu
Sistem ini akan menukarkan pergerakan ataupun putaran kepada tenaga elektrik. Seperti gambar yang disediakan ini, sumber air, iaitu sumber yang berfungsi sebagai alat untuk memusingkan turbin. Sumber tenaga yang ketiga ialah tenaga ombak. Tahukah murid-murid, ombak yang kuat dapat menghasilkan tenaga. Ini boleh berlaku apabila ombak tersebut menolak kipas ataupun bilah yang terdapat di stesen jana kuasa. Sumber tenaga yang keempat pula ialah tenaga, tenaga angin. Sumber ini menggunakan angin secara semula jadi dan angin tersebut akan juga memutarkan bilah yang terdapat pada turbin. Melalui putaran tersebut, maka terhasillah tenaga atau arus elektrik. Kebiasaannya, stesen jana kuasa ini terletak di tempat yang lapang dan juga padang yang luas. Manakala tenaga yang kelima ialah tenaga geoterma. Tenaga geoterma ini terhasil daripada haba yang terdapat di dalam perut bumi. Tenaga haba tersebut digunakan untuk menghasilkan steam dan juga uap untuk memutarkan turbin. Melalui putaran turbin tersebut, maka terhasillah arus elektrik. Haba yang diserap daripada perut bumi tersebut disejukkan dan dikembalikan semula kepada perut bumi. Sumber yang keenam dan juga sumber yang terakhir ialah biogeosim. Sumber ini menggunakan tumbuh-tumbuhan ataupun tumbuh-tumbuhan yang reput dan juga najis ataupun tinja haiwan. Pembakaran dua unsur ini akan menghasilkan haba dan juga memutarkan turbin. Seterusnya, menghasilkan arus elektrik. Cikgu harapkan murid-murid sudah faham bagaimanakah cara untuk menghasilkan tenaga daripada sumber tenaga yang boleh baharu. Mari kita ulang kembali apakah 6 sumber tenaga yang boleh baharu tadi. Terdapat 6 sumber tenaga yang boleh baharu, iaitu sumber tenaga matahari, air, ombak, angin, biogeosim dan juga geoterma. Tenaga air, angin, geoterma, biogeosim dan juga ombak menggunakan sistem yang sama, iaitu menggunakan turbin sebagai sistem untuk menukarkan tenaga kinetik ataupun putaran kepada tenaga elektrik. Mudah bukan? Cikgu harapkan murid-murid dapat mempelajari sesuatu yang baru dan memberi manfaat kepada murid-murid semua. Moga berjumpa lagi di video cikgu yang akan datang. Assalamualaikum.